Baiklah, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita untuk waktu ini. Sebelum saya nak pergi ke Hadi Cik Awang atas perkongsian dan juga akan berkongsi tentang cerita gadis yang menjana pendapatan boleh kata hampir 100,000 sebulan atas usahanya untuk menjual perabot-perabot terpakai. Untuk waktu ini saya nak kongsikan ini kemas kini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau boleh saya tunjukkan di sini. Untuk 7 Julai, kes sembuh dilaporkan 5 kes, menjadikan jumlah kes sembuh secara keseluruhannya adalah 8,481 kes. Kes positif untuk 7 Julai seperti yang anda boleh lihat ialah sebanyak 6 kes. Daripada 6 kes positif itu, 4 adalah kes import, manakala 2 kes positif untuk 7 Julai adalah daripada kes tempatan, menjadikan jumlah positif kumulatif secara keseluruhannya adalah 8,674 kes, dan kes kematian pada hari ini juga direkodkan sebagai kosong ataupun zero. Dan pastinya laporan dan juga berkaitan dengan perkembangan statistik ini COVID-19 ini kami akan bawakan dalam buletin Awani yang seterusnya, dan pastinya di Awani 745 dan pastinya di astroawani.com. Baiklah, untuk waktu ini saya nak, selain daripada kita bercakap tentang perkembangan terkini COVID-19, pastinya di Astro Awani selain daripada berita, selain daripada program Bual Bicara, dan pastinya di cerita ini juga kami sentiasa memberi tumpuan kepada fasa pemulihan. Bukan saja pemulihan ekonomi, sosial dan juga perniagaan, kita melihat kepada secara keseluruhannya. Ini yang kami sering disebut sebagai normal baharu ataupun kelaziman baharu. Dan bercakap tentang kelaziman baharu, seperti yang saya kongsikan pada awal tadi, ada seorang gadis usianya baru 21 tahun tetapi sudah dapat membuat ataupun membina empayar perniagaan tersendiri. Cara model perniagaannya iaitu menggunakan atau menjual perabot terpakai dan kemudian refurbish kembali perabot-perabot itu untuk jual kemudian, dan hasilnya modalnya saya dengar cerita bermula dengan 1,500. Kini gadis berusia 21 tahun ini kini sudah boleh menjana pendapatan sebulan sebanyak RM100,000. Mungkin Hadi Cik Awang boleh kongsikanlah berkaitan dengan cerita gadis ini, bagaimana boleh tularnya gadis yang disebut sebagai Alia Munif ini. Mungkin disebabkan kejayaannya mungkin bermula daripada bawah sehinggalah boleh menjadi pendapatan sehingga 6 angka. Okey, terima kasih Fauzi di studio, dan seperti ditanyakan Fauzi sebentar tadi berkenaan dengan macam mana Alia Munif ni tular ataupun diketahui umum berkenaan perniagaannya, sudah pastinya ia melalui media-media sosial. Sebagai contoh, di Facebook ada beberapa page ataupun laman-laman Facebook yang memaparkan berkenaan dengan perniagaan yang dimiliki Alia ini, khususnya di page seperti Kami Anak Kedah ataupun penduduk Sungai Petani, Sungai Lalang dan sebagainya. Dan dari situ cerita mengenai Alia ni mula dapat saya tahu, dan pada awalnya memang tak percayalah gadis berumur 21 tahun dapat menjana pendapatan sebanyak RM100,000 dalam masa sebulan. Dan saya dengar modal awalnya seperti yang diceritakan adalah RM1,500, dan mulai daripada situ saya mula aturkan mungkin nak buat pertemuan ataupun nak interview Alia ni sendiri, nak dapatkan kepastian benarkah pendapatan dia tu sebanyak RM100,000 seperti yang disebut-sebutkan dalam laman web itu. Jadi bermula daripada situ saya cuba kontak ataupun hubungi beberapa wartawan di sebelah Sungai Petani itu daripada media-media lain untuk bertanyakan berkenaan lokasi di mana Alia ini berniaga, dan mereka beritahu Alia ini berniaga di sekitar kawasan Merbuk. Dan esok selepas saya hubungi wartawan-wartawan itu, esok tu saya terus hubungi Alia ni untuk mendapatkan tarikh untuk kami pergi terus interview dia berkenaan dengan perusahaan yang dia buatlah, perusahaan penjualan perabot kayu terpakai. Dan pada hari interview itu dia menjelaskan bahawa dia betul bermodalkan RM1,500. Beliau pada awalnya memulakan perniagaan di bahagian Jenyang, sekitar daerah Sek itu. Namun sekitar setahun berniaga situ, dia mula mengubah lokasi, manakala Jenyang itu berada di daerah Sek Sukar. Penduduk di situ pun kebanyakan dah mula berpindah ke kawasan yang bandar-bandar besar macam Sungai Petani dan juga Alor. Dan dari situ dia mula fikir strategi untuk mengubah lokasi perniagaannya kepada kawasan-kawasan yang lebih dekat dengan bandar-bandar besar. Dan beliau mendapat 6 lot
premis kedai untuk disewa, mula dengan kedai-kedai kecil di Jeniang dan dapat 6 lot di kawasan Merbuk, kawasan yang berdekatan hampir 2 km dengan Pekan Sungai Petani, di mana lokaliti di situ pastinya penduduk yang lebih ramai jika kita bandingkan dengan kawasan Jeniang. Dan bila kita cakap berkenaan macam mana dia dapat idea untuk menjual perabot terpakai ini, dia ada menceritakan dapat idea ni apabila dia dan adiknya melihat perabot-perabot terpakai ini dibuang begitu saja, tapi masih elok perabot itu. Dan dia ingat kalau jual perabot-perabot macam tu sudah pastinya mendapatkan pulangan yang lumayan. Dan mula dari situ dia dan adiknya mula mencari kontak-kontak kepada owner-owner perabot-perabot inilah, yang mana yang mungkin mereka akan jual sebagai perabot terpakai. Dan mula pada tahun 2017, Alia ni, saya cerita sikit, Alia ni sebenarnya masih lagi student sebelum waktu mula perniagaan tu. Dia merupakan student diploma pengurusan perniagaan di UiTM Puncak Alam, dan juga sekarang dia masuk degree, iaitu student juga UiTM Puncak Alam juga. Dan mulai dari situ dia dan adiknya mula mendapat tempat di Merbuk, dapat lokasi dan mula jualan di situlah. Dan kita dengar dahulu apa yang dikatakan Alia ni berkenaan jualannya, macam mana mendapatkan idea untuk menjual perabot terpakai ni. Bermulanya idea untuk saya buat perabot terpakai ni adalah disebabkan faktor-faktor di mana saya melihat ramai orang rasa perabot-perabot terpakai ni tak boleh diguna pakai dah, dan saya menggunakan peluang yang ada dengan ambil perabot-perabot terpakai ini dengan bantuan adik saya untuk membaiki perabot-perabot tersebut. Tapi kami ambil perabot yang di mana hanya minimal kerosakan yang ada supaya produk tersebut boleh diguna pakai balik oleh masyarakat. Macam untuk dalam meningkatkan taraf hidup kan macam mana? Pekerja-pekerja saya terdiri daripada penduduk setempat, di mana penduduk kampung ini sendiri, untuk membantu mereka untuk menaik taraf hidup mereka. Okey, dan jika kita cakap dia bersama adiknya iaitu Muhammad Mukris Munif. Mukris ni juga bila saya sembang tu adalah seorang yang pandai dari segi selok-belok perniagaan, walaupun usianya baru berusia 15 tahun, adik pada Alia ni iaitu Mukris ni. Dan bila saya sembang dengan Mukris cakap dia mula berjinak dengan dunia perniagaan ni sebab nak hilangkan boring study apa semua, sebab mungkin PKP ni musim ataupun time untuk dia bantu perniagaan family dia lah, untuk tolong kakak dia sambil ke sekolah tutup, sambil itulah dia boleh bekerja untuk bantu family ataupun cari duit poket dia sendiri. Dan kita dengar apa yang dikatakan Mukris ni pula, adik kepada Alia ni. Kata cuti ni saya tolonglah kat sini, masa kakak saya ada buat kelas di rumah, saya tolong jaga kedai, layan orang dengan berita harga. Saya buat kerja kat sini. Macam saya tolong-tolong kemas-kemas, bagi perabot, macam itulah. Okey, Fauzi, bila kita sebut dengan jualan perabot, bila kita sebut dengan apa perniagaan ini, pastinya feedback ataupun maklum balas daripada pelanggan sudah pastinya menjadi perkara utama lah untuk kita sebut sebagai hasil ataupun untuk kita tingkatkan lagi cara perniagaan kita. Macam mana kita nak improve perniagaan kita. Dan Alia dengan Mukris ni sebenarnya mereka amat menitik beratkan pelanggan-pelanggan yang hadir. Satu pelanggan datang, diorang akan dua-dua ataupun salah seorang daripada mereka akan pergi follow pelanggan tu sampai pelanggan tu keluar daripada premis diorang ni. Dan bagi pelanggan dan pelanggan-pelanggan tetap, memang apa kawasan ataupun kedai Alia dan adiknya ni menjadi tumpuan utama mereka sejak dia dibuka di situ sejak tahun 2018 lagi. Dan sudah pastinya ia menjadi satu titik tambah kepada mereka dua orang ni, Alia dan Mukris ni, untuk meningkatkan lagi perniagaan mereka. Dan kita kena dengarkan apa yang dikatakan pelanggan, feedback pelanggan berkenaan dengan perniagaan yang diusahakan Alia dan Mukris ni. Saya di sini Encik Munir punya kedai. Saya selalu apabila produk baru sampai, saya tengok saya barang-barang dia yang ada kualiti yang cukup tinggi. Bukan saya nak bodek ni. Susah jumpa. Saya pun satu Malaysia, saya orang dengan kursi sana. Barang-barang jenama tu 50-an, tu 60-an. Kayu yang cantik. Tak macam sekarang ni kayu lembut kan. Kayu original. Barang-barang kualiti cukup tinggi. Saya selalu main bisnes dengan bisnes saya. Boleh kita barang sampai saya cek apa yang ada. Kursi-kursi yang macam luar ni sekarang, hak ni lagi bagus. Saya cakap bukan saya nak puji, nak angkat ekor apa saya bawa. Kebanyakan taman kot sini, kot Pulau Merebuk punya semua sini. Okey. Hadi,
Okey Fauzi, dan kita dah dengar apa. Ya. Okey, itu antara yang Hadi kongsikan daripada Alia Munif dan adiknya Mukris dan juga pelanggan itu sendiri berkaitan dengan apa yang dihasil dan diusahakan oleh Alia Munif. Kalau boleh dikongsikan, tadi adiknya Mukris pun ada kongsikanlah ini adalah antara aktiviti yang dilakukan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP selama 3 bulan, iaitu membantu kakaknya dalam bisnes ataupun perniagaan. Mungkin boleh dikongsikan dan sudah tentu menjadi tumpuan. Seperti perniagaan yang lain, sudah tentu pandemik COVID-19 ini dan juga PKP memberi impak yang cukup besar untuk perniagaan. Bagaimana Alia, gadis 21 tahun, usahawan daripada Kedah ini membuat satu solusi. Apa solusi ataupun adaptasi yang beliau lakukan untuk strategi keluar ataupun exit strategi daripada impak COVID-19 ni? Apa jenis perniagaan dilakukan? Adakah Alia ini menggunakan teknologi digital, melakukan perniagaan secara online untuk istilah kita tahu sepanjang PKP ini pergerakan terbatas. Jadi apa yang dilakukan oleh Alia dan juga adiknya sepanjang tempoh PKP ini? Okey Fauzi, tidak saya cakapkan bukan Alia saja yang terjejas PKP, malah peniaga-peniaga lain turut jelas. Dan apa yang dilakukan Alia ini pada tempoh awal 3 ke 4 minggu PKP sebelum berlangsungnya PKPB, waktu itu Alia menyatakan bahawa waktu itu adalah waktu mencari stok-stok terbaik, memandangkan premis-premis yang beroperasi tidak dapat tidak dibuka lagi, dan waktu itu adalah waktu untuk mencari stok, kontak dengan mana-mana seller untuk perabot-perabot ini. Waktu itu mungkin waktu terbaik, memandangkan harga pada waktu itu mungkin rendah berbanding waktu-waktu biasa. Dan saya dapat katakan selepas PKPB dilaksanakan, waktu PKPB itu dia dan adiknya mula promosi secara maksimum di media sosial. Dengan harga biasa sebelum ni dia jual dengan harga RM1,000 mungkin satu-satu perabot, dan waktu PKPB, bermulanya PKPB, beliau menurunkan harga sehingga 50% bagi harga satu-satu perabot itu, dan ianya menarik ramai pelanggan untuk datang ke kedai. Namun waktu itu masih dihadkan satu-satu tu, dan pelanggan hanya membuat tempahan melalui atas talian. Dan untuk rekod, jualan ketika waktu PKPB dan sebelum PKP, waktu bulan 2 adalah sama. Hasil yang diperoleh Alia pada bulan 2 sebelum PKP dilaksanakan adalah sebanyak RM70,000 bagi bulan itu, dan pada bulan 5 waktu tempoh PKPB, jualan secara atas talian hasilnya juga adalah sama, iaitu RM70,000. Dan kita lihat dari situ bermakna jualan di atas talian ini juga boleh dijadikan satu platform terbaik untuk normal baharu ini kepada para peniaga lain yang mungkin jika tengok cerita ini mungkin terinspirasi daripada apa yang dilakukan Alia dan juga adiknya ini untuk mempromosikan dengan lebih banyak, untuk menggunakan media sosial dengan lebih banyak untuk mempromosikan barangan ataupun apa yang dijual mereka sendiri, Fauzi. Terima kasih kepada Hadi Cik Ong atas perkongsian gadis yang berusaha ataupun yang terlibat dalam perniagaan menjual perabot terpakai daripada modalnya RM1,500 sehinggalah kini pendapatannya dikabarkan dan juga dikongsikan oleh Hadi boleh mencecah 6 angka, iaitu RM100,000. Inspirasi kejayaan seorang gadis kadang-kadang kita boleh menjadi tauladan dan menjadi teladan dan boleh menjadi ikutan, apatah lagi bila mana kita bercakap tentang normal baharu dalam fasa pandemik, fasa pemulihan ekonomi. Terima kasih Hadi atas perkongsian dan juga perkongsian cerita itu. Saya pasti masih lagi banyak lagi cerita-cerita yang akan kami bawakan kepada anda. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.